Salam sejahtera. Edisi Talk 12 kali ini kita layan tengok cerita kungfu. Sebenarnya kita rujuk makanan berasal daripada negara China dan dibawa kaum Cina yang telah menjadi budaya makan masyarakat Malaysia yang majmuk ini. Sama macam video berkenaan bab makanan sebelum ini, aku memang suka sangat bila sebut makan memakan. Tetapi senarai kali ini bukan ikut syok lidah aku berdasarkan sedikit sejarah kewujudan makanan itu sendiri. Untuk makluman, ini adalah senarai yang sesuai dimakan oleh semua kaum di Malaysia. Sekiranya hendak tonton konten berinformasi dan bermanfaat seperti video ini lagi, silalah like, komen dan subscribe channel ADB 121 ini supaya tidak terlepas peluang menonton konten yang akan datang. Jom kita tinjau apakah makanan daripada negara kungfu ini yang dibawa kaum Cina yang telah diasimilasikan sebagai budaya makan di Malaysia. Nombor 12, popiah. Telah wujud lebih daripada 300 tahun. Ini adalah makanan yang berasal daripada negeri Fujian, China. Ia adalah makanan sampingan mereka yang berdialek Hokkien. Ia berbentuk bergulung dengan berkulitkan lempeng beras atau gandum yang nipis. Isi atau inti asalnya adalah sayur sengkuang, lubak dan udang kering dengan disapu sos kicap atau sos cili. Sekarang ini banyak versi untuk isinya termasuk tauhu, tauge dan cebisan gorengan yang garing seperti telur dan biskut. Popiah boleh dihidangkan secara gulungan segar begitu saja ataupun digoreng juga. Popiah di Malaysia ini boleh didapati di warung sarapan pagi selain di food court, shopping mall dan ketika bazar Ramadan. Nombor 11, dim sum. Makanan untuk minum pagi atau minum petang yang berasal daripada keturunan Cantonese ini telah wujud lebih 1000 tahun dahulu. Ini adalah makanan ringan kerana disediakan secara kecil-kecilan yang sesuai diiring bersama minum teh. Dim sum atau maksud sentuh hati ini yang majoritinya disediakan secara di steam. Terdapat pelbagai pilihan di zaman moden ini termasuk sebagai pencuci mulut. Kebanyakan dim sum di Malaysia terdapat di hotel dan restoran yang khusus untuknya. Dim sum pun ada juga dijual di pasar malam dan bazar Ramadan. Hai korang, mak korang, atuk korang. Nombor 10, youtiao atau cakwe. Ini pasti ramai yang kenal. Kepada bahasa Mandarin, youtiao bermaksud batang berminyak, 100% berkolesterol tinggi. Untuk orang Melayu, ia disebut sebagai cakwe. Lebih kepada slang orang Cantonese campur Hokkien campur Melayu. Makanan ini mempunyai sejarah kewujudannya lebih 1000 tahun yang lalu semasa dinasti Song Selatan. Al-Kisah Jeneral Yu yang disayangi dan dihormati ramai telah difitnah oleh Menteri Qin dan isterinya. Kematian Jeneral Yu menyebabkan ramai rakyat jelata tidak berpuas hati dengan Qin dan isterinya itu. Mereka menyumpah serapah kedua-dua laki bini ini dengan ramai-ramai membuat tepung doh berbentuk sepasang lelaki dan perempuan untuk digorengkan. Doh ini menggambarkan Qin, suami isteri, dicantumkan, digoreng dan memakannya untuk melepaskan kemarahan itu. Zaman berlalu, pembentukan dua orang ini kemudiannya dipermudahkan dengan dihasilkan secara lurus saja. So, korang yang makan cakwe, kena ingat, korang sebenarnya sambung tradisi melepaskan geram ke atas Qin laki bini ini. Nombor 9, pao. Ini pun adalah salah satu makanan yang telah wujud sejak dinasti Song kira-kira 1000 tahun yang lalu. Ia adalah sejenis roti bulat yang berisi daging atau sayuran dan di-steam. Zaman sekarang ini terdapat pao berisi manisan seperti kaya, kacang merah dan krim custard. Ada juga pao yang tidak berisi dan tidak di-steam tetapi digoreng yang dipanggil mantau. Best kalau berkena dengan kuah cili crab. Yummy! Nombor 8, steamboat. Jangan salah tafsirkan sebagai steamboat, bot kapal bersteam tu, okey? Ini adalah makanan yang berasaskan sup dipanaskan di dalam belanga atau periuk kemudian masuk atau celur bahan makanan yang cepat masak seperti irisan daging, makanan lauk dan sayuran. Telah wujud lebih 1800 tahun yang dahulu. Zaman sekarang ni, supnya ada pelbagai pilihan termasuk tom yum. Nombor 7, bihun dan kuih tiaw. Ini adalah jenis makanan yang telah wujud kira-kira 2000 tahun sejak dinasti Qin.
Ia diperbuat daripada beras padi dan disediakan dalam bentuk yang halus yang kita kenali sebagai bihun dan bentuk leper dinamakan kuih tiaw. Kebiasaannya, bihun boleh disimpan lebih lama kerana mudah dikeringkan. Di Malaysia, kita boleh makan bihun goreng dan bihun sup serta yang paling terkenal sekali iaitu char kway teow atau kuih tiaw goreng. Okey, kita dah sampai ke pertengahan video ini. Aku ada soalan trivia nak diberikan. Korang suka tak makanan yang berasal dari kaum Cina ini? Kalau jawapan korang adalah suka, sila tekan like, dan kalau tak suka, tekanlah loceng. Nombor 6. Yong Tau Fu. Yong Tau Fu adalah makanan tradisi kaum Cina Hakka dan Teochew yang telah wujud lebih daripada 2000 tahun. Ia adalah inti berdaging yang dibaluti kulit tauhu. Versi di Malaysia kebanyakannya adalah berinti daging ikan. Yong Tau Fu zaman ini bukan saja menggunakan tahu sebagai kulit untuk intinya, tetapi juga menggunakan terung, cili merah dan bende. Ia biasa dihidangkan sama ada digoreng atau dengan bersup. Dicicahkan dengan sos cili dan sos manis untuk lebih rasa. Nombor 5. Tahu. Tahu diperbuat daripada kacang soya yang diperah. Ia mempunyai tekstur yang lembut telah mula wujud lebih daripada 2000 tahun yang lalu ketika dinasti Han, tetapi hanya menjadi popular ketika dinasti Song 1000 tahun kemudian. Di Malaysia, ia telah dijadikan pelbagai hidangan seperti digoreng dan dimakan begitu saja, buat tahu sumbat hinggalah jadi bahan utama untuk mi goreng mamak, pasembu dan rojak serta Yong Tau Fu. Nombor 4. Nasi ayam Hailam. Ini adalah makanan yang dihasilkan oleh mereka yang datang dari tanah besar China ke tanah Melayu lebih daripada 150 tahun yang lalu. Resepi masakannya berdasarkan kepada cara masak dinasti Qing yang telah wujud lebih 2000 tahun terlebih dahulu. Di Malaysia, bahan tanak nasi dan sos cilinya menjadikannya sesuai dengan selera rakyat tempatan. Nombor 3. Bubur nasi. Ini adalah makanan yang simple dan telah wujud lebih dari 3000 tahun ketika dinasti Zhou. Tidak pasti kenapa kewujudannya, tetapi disyaki kerana berlaku kebuluran atau kekurangan beras. Justru itu ditambahkan lebih air dan dihirup bersama nasi yang dah kembang itu untuk mengalas perut. Ia juga dijadikan cara makan ketika berpuasa mengikut kepercayaan ketika itu. Aku teringat masa kecil-kecil dulu, bubur nasi memang makanan budak-budak kecil sebab tak perlu nak kunyah sangat. Dah ada macam-macam cara makan bubur nasi pada zaman sekarang ini. Ia boleh letak dengan bahan beraging seperti bubur ayam dan makanan lauk sekali, atau jadikan macam makan nasi campur dengan pelbagai lauk. Nombor 2. Mi. Wujudan mi telah dibuktikan muncul seawal 4000 tahun dahulu di China. Ia diperbuat daripada dough tepung gandum yang diuli panjang, dipotong dan akhir ditarik panjangkan sehelai-selai. Ia adalah makanan popular ketika dinasti Han lebih 2000 tahun dahulu. Zaman ini terdapat pelbagai variasi mi dan yang paling terkenal di Malaysia adalah mi kuning. Ia adalah bahan untuk resepi seperti mi kari, mi sup, mi kicap, mi kolo, mi hailam dan mi goreng. Nombor 1. Nasi. Nasi yang datang daripada beras padi telah wujud di lembah yang terletak dengan Sungai Mutiara di China kuno lebih daripada 10,000 tahun dahulu. Bukti seterusnya juga menunjukkan penanam padi wujud di persekitaran Sungai Yangtze dan Sungai Hui kira-kira 8,000 tahun yang lalu. Padi beras nasi ini terus berkembang ke benua yang lain kira-kira 5,000 tahun kemudian, 1,000 tahun sebelum Masihi. Di Malaysia, ia menjadi makanan ruji sejak zaman berzaman beratus tahun dahulu. Kita semestinya tidak asing dengan nama-nama makanan yang menggunakan nasi.
Nasi kerabu, nasi dagang, nasi minyak, nasi tumpang, nasi tomato, nasi kandar, nasi lemak, nasi biryani, nasi ayam, nasi goreng. Sebenarnya nasi goreng dah wujud lebih daripada 1400 tahun dahulu di China semasa dinasti Sui. Bahan asal adalah mudah, iaitu nasi, minyak, telur, sayur dan daging atau makanan laut serta perasa garam dan kicap soya yang semuanya digaul goreng bersama. Terdapat pelbagai versi nasi goreng pada zaman sekarang ini mengikut cara masakan negara dan kaum masing-masing.